mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Coach Winanti Roji, thank you for watching dari Indonesia. Apa kabar Coach di sana di Indonesia? Apa sedang melalui fasa lockdown kah di sana? Di Cahaya Sakti, thank you for watching. Waalaikumsalam. Asia Bakar, thank you for watching. Hit love banyak-banyak dan share supaya orang boleh dapat manfaat daripada perkongsian kita malam ini. Baik. Kita dah berada pada Sembang Santai Pais episod 11. Waalaikumsalam Dr. Mustafa Kamal Shah. Thank you for watching. Terima kasih atas doa yang sama juga untuk Dr. Mustafa. Sembang Santai PAIS. Apa itu PAIS? PAIS adalah akronim daripada 4 perkataan. Physical, Intellectual, Spiritual. PAIS. Saya tunjukkan begini dengan menanda araskan spiritual adalah yang paling utama. Kita nak beramal dengan surah yang ke-51 ayat 56. Surah Az-Zariyat bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jin serta manusia melainkan untuk nak melaksanakan ibadat. Kita sebagai manusia, kita buat ibadat tak lain adalah spiritual punya level punya tujuan. Apa dia? Kita nak dapat redha Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, dalam nak beramal ayat ini, dalam apa juga yang kita buat, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pastikan nombor 1, kita nak dapat redha Allah Ta'ala dalam apa jua yang kita buat. Terima kasih Tuan Azlan Chan, terima kasih Hazim, terima kasih Faiz, thank you for watching. Dan share supaya ramai boleh dapat manfaat seperti mana anda dapat manfaat, insya-Allah. Jadi dalam apa jua yang kita buat, kita sebagai seorang coach, kita sebagai seorang pensyarah, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang mak, kita sebagai seorang anak, dalam apa jua yang kita buat, kita jadi tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk dapat redha Allah. Dapat apa? Dapat redha Allah. Terima kasih Lola, thank you for watching. Hit love banyak-banyak dan share supaya ramai dapat manfaat. Ajak your agent semua untuk dapat juga manfaat yang sama, insya-Allah. Ya, okey. Jadi itu datangnya PAIS. Jadi macam mana kita nak pastikan apa juga yang kita buat tu dapat redha Allah Ta'ala? Tentunya kita nak kena ada rujukan. Kita tanya pada para ulama, orang yang ada ilmu, dan kita nak pastikan kita tak tertinggal pada setiap masa. Kita nak rujuk Quran. Jadi antara usaha yang dibuat oleh CJ adalah untuk apa? Adalah untuk rapat dengan Quran. Caranya kita dapatkan makna kata akab dalam Al-Quran. 1,700 patah perkataan dikumpulkan dalam kamus Al-Quran. Okey. Dan kita petik daripada surah-surah yang ada. Terima kasih Izharis, thank you for watching. Hajah Johara, thank you for watching. Tekan love banyak-banyak dan share supaya ramai boleh dapat manfaat. Okey. Baik, pada malam ini kita akan sudahkan 113. Apa nama surah tu? Suratul Falaq. Okey, apakah makna falaq? Falaq maksudnya subuh. Okey. Lagi 3 perkataan yang kita akan berkongsi malam ni, insya-Allah. Okey. Adakah Puan Siti Zubaidah, thank you for watching. Okey, dah bersedia? InsyaAllah saya pastikan anda dah bersedia. Seperti biasa, saya tak berminat untuk nak ambil masa yang lama. Yang penting tuan-puan dapat, terus boleh dapat salin notanya, nanti nak boleh share, boleh kongsi dengan keluarga. Okey, itu yang terbaik. Perkataan yang pertama daripada ayat yang keempat. Wa min syarrin
naffathati fil 'uqad. Wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Kita melalukan kehadiran Fahril Afiq Y Anina Omar, sahabat saya Coach Firdaus Badrul Isham. Thank you for watching. Hit love banyak-banyak dan share supaya ramai boleh dapat manfaat. Baik, perkataan pertama yang kita ambil daripada ayat keempat suratul Falaq ialah wa min syarrin naffathati. Okey. Dia jadi root word dia apa? Nafasa. Nafasa. Nun fa sa. Nun fa sa. Nafasa. Okey, tengok macam mana saya sebut tuan-puan. So tuan-puan boleh dapat gambaran huruf apa yang saya sebut tu. Nun fa sa. Nafasa. Terima kasih Mahazir Nur. Thank you for watching. Hit love banyak-banyak dan share. Okey. Apakah maksud nafasa? Berapa kali diulang dalam Quran? Satu kali. Jadi kat mana kita boleh jumpa perkataan nafasa ni? Yang satu kali ni pastinya satu-satunya tempat yang kita jumpa surah Al-Falaq ni. Jadi apakah maksudnya? Jika dia disebut sebagai nafsu, nafsu. Sebut nafsu. Bukan nafsu ada beza tu. Sa dengan sin, beza. Sa dengan sin, beza. Nafsu, nafsu, nafsu. Itu maksudnya apa? Dia ludah sikit. Meludah. Dia meniup dengan keadaan dia tiup tapi macam air liur tu terkeluar sikit. Dia macam meludah tapi sikit je. Dia macam macam tu. Dapat tu. Tu meludah kan? Dia bukan itu meludah yang sungguh-sungguh. Meludah yang betul meludah tu disebut sebagai taflu. Taflu. Okey? Taflu tu meludah. Kalau nafsu dia meludah yang sikit tu. Terima kasih Nurliza, Nurmana, Aisyah Husna. Thank you for watching. Hit love banyak-banyak dan sharekan supaya ramai boleh bermanfaat bagaimana kita dapat manfaat sekarang. Okey. Dalam konteks ayat ni, dalam konteks ayat wa min syarrin naffathati, okey. Untuk konteks ayat ni disebut sebagai meniup. Okey, meniup. Meniup dengan cara yang macam mana? Dia ada keburukan kat situ. Okey? Okey. Dapat setakat tu? Nafasa. Perkataan yang kedua, aqada. Aqada. Dal. Aqada. Wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Uqad tu, uqad root word dia apa? Aqada. Apa maksud aqadu? Aqadu, ain qaf mati, dal depan, aqadu. Dia bermaksud ikatan simpulan. Assalamualaikum Mak Cu, thank you for watching. Aqada ni apa? Aqadu ni apa? Dia simpulan, ikat simpulan. Okey, ikatan simpulan. Waalaikumsalam Mak Cu. Dan ia juga boleh bermakna sebagai janji. Okey, sekali lagi, aqdu ni apa? Aqdu ikatan simpulan ataupun kita boleh sebut sebagai janji. Biasa dengar perkataan orang yang dah kahwin atau yang biasa pergi attend majlis kenduri kahwin tu, dia ada majlis akad nikah. Yang nak sebut akad nikah tu, asal perkataan ni lah aqada. Maknanya bila orang tu akad nikah tu kan, ni simbolik lah kan. Akad nikah tu maknanya orang tu dia sedang mengikat janji. Dapat? Dia membina simpulan. Boleh dapat setakat tu akad tu adalah membina ikatan simpulan ataupun janji. Kalau disebut sebagai uqad macam perkataan yang ada di dalam ayat tu tadi. Oh ya, saya terlupa nak beritahu. Perkataan aqada ni tadi berulang dalam Quran sebanyak 7 kali. 7 kali. Waalaikumsalam, Nurza Abdul Manap. Thank you, Jaafar, Nayan. Thank you for watching. Okey. Dalam konteks ayat tadi, uqad maksudnya sesuatu yang diikat oleh tukang sihir. Maknanya satu bungkusan, kan, bukan biasa tak tengok cerita TV kan, kalau nak tengok kalau orang yang apa tukang-tukang sihir ni, kalau dia nak buat sihir dia akan buat macam bungkusan, dia bubuh benda-benda tak elok dalam tu diikat. Itu disebut sebagai uqad.
kita mengalurkan kehadiran sahabat-sahabat kita, Tuan Afif, Tuan Rosman Ismail, Puan Nur Jamilah, Cikgu Merdiana. Thank you for watching. Hit love banyak-banyak. Hit love banyak-banyak. Okay. Dan share supaya ramai boleh dapat manfaat. Kita dah masuk perkataan yang kedua, iaitu perkataan aqad. Okay. Sekali lagi, kita dah berada pada bahagian uqad. Uqad ni apa? Bungkusan yang diguna pakai untuk nak sihir. Okay. Sesuatu yang diikat oleh tukang sihir. Jadi ayat kat situ, jika kita tengok terjemah dan memberi gambaran kepada kita, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada keburukan orang yang buat sihir ni. Tu nak dapatkan gambaran penuh ayat tu cerita tentang apa. Boleh setakat tu? Okey. Menariknya tuan-tuan dan puan-puan, perkataan uqad ni tadi, aqadah ni tadi, yang biasa kita sebut juga adalah aqidah. Selamat datang Wan Rohani, Wan Hassan. Thank you for watching. Hit love banyak-banyak dan share supaya ramai boleh dapat manfaat, insya-Allah. Akidah ni adalah, kan kita sebut tahu bahawa dia ni ikatan, simpulan. Okay, dia tentang simpulan apa? Simpulan janji antara siapa dengan siapa? Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia tentang satu kepercayaan. Puan Asma Bakar, thank you for watching. Okay. Akidah dia adalah satu simpulan kepercayaan, janji antara kita dengan Allah Ta'ala. Jadi para guru selalu menyebut perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, satu masa dulu kita dah pernah berjanji dengan Allah Ta'ala. Hanya kerana sifat kita sebagai manusia, sifat sebagai insan, menyebabkan kita ni mudah lupa. Okay. Jadi mari kita refresh balik janji kita dengan Allah Ta'ala. Kat mana nak rujuk janji kita tu, tuan-tuan dan puan-puan? Salin betul-betul. Siapa nak tulis kat komen pun boleh. Ambil ayat ni, nanti study. Baca terjemah pun dah boleh faham. Okey. Ayatnya di mana? Surah Al-A'raf ayat 172. Surah yang ke-7 ayat 172. Okey, itu nama surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Maksud Al-A'raf ni apa? Puncak yang tinggi. Okey. Surah yang ke-7 ayat 172, dekat situ ada diceritakan ada satu perjanjian antara kita ni sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang ini sangat popular. Para guru selalu sebut ayat ni. Macam mana? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku ni Tuhan kau? Allah Taala tanya kepada roh-roh ni tadi. Dan apa jawabnya? Bahkan sesungguhnya. Maknanya kita dah mengaku bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita. Boleh setakat tu, tuan-tuan dan puan-puan? Itu janji. Inilah akidah yang kita nak pegang, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Dalam tu ada menarik tau, kalau kita study ayat tu dalam sebelum nak sampai ke ayat 172 tu, ayat yang ke 160 lebih, kalau kita start baca dari situ, kita akan tengok macam mana kaum Nabi Musa yang Allah Ta'ala sumpah tukar menjadi kera. Okey, kat situ ada, dan baca. Simple, baca terjemahan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh? Perkataan kedua kita dah kongsikan. Perkataan yang ketiga malam ini yang diambil pada ayat yang kelima. Coach Azli Daud, thank you for watching. Hit love banyak-banyak dan share supaya ramai boleh dapat manfaat, insya-Allah. Baik. Perkataan ketiga daripada ayat yang kelima, surah Al-Falaq adalah hasada. Dal hasada. Okey? Berapa kali diulang dalam Quran? 5 kali diulang dalam Al-Quran. Salah satunya dalam suratul Falaq. Jadi kita memang biasa dengar hasad. Hasad, biasa kan? Selalu kita gandingkan perkataan hasad ini dengan perkataan apa? Dengan perkataan dengki. Okey. Bila kita rujuk maknanya, hasad tu bahasa Arab, bahasa Melayu dia maknanya apa? Dengki lah. So kita telah macam, bila sebut, dia ni ada hasad dengki ni. Okay? Jadi sebenarnya kita sedang mengulang perkataan tu dalam bahasa yang berbeza sahaja sebenarnya. Janganlah kita berhasad dengki. Maknanya dengki sungguh-sungguh lah tu. Faham Okay. Jadi hasad maksudnya dengki ataupun mengharap orang lain hilang nikmat yang dia sedang rasa. Oh, ni dengki ni. Kita tengok orang tu tengah seronok, tengah bahagia. Hai, tak boleh jadi.
rasa perasaan hasad tu, tak boleh jadi. Dia tak mana boleh dia gembira. So kena pastikan dia tak gembira. Maka berlakunya perbuatan yang bertujuan nak menyebabkan dia tu hilang nikmat tu. Dia hilang rasa kebahagiaan terhadap nikmat yang dia rasa tu. Itu dengki, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sebab itu bila selepas saya study ayat ni, perkataan ni, tuan-tuan dan puan-puan, kan selalu sebelum ni kita ada menyebut dari satu sudut kata-kata motivasi. Dengki ni boleh sebenarnya. Ni ayat yang biasa kita sebut, kita selalu dengar. Dengki ni boleh sebenarnya. Yang penting dengki tu dengki yang positif. Okey. Tapi bila selepas kita study ayat ni, dengki ni, tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya dengki ni dia tak ada yang positif. Ni dapat rupa-rupanya dengki ni tak ada positif. Dengki ni dia memang negatif. Sebab apa? Kita nak meragut ni orang tu tengah rasa tu, kita nak ragut supaya dia rasa seksa. Kita tak dapat nikmat tu tak apa. Yang penting dia tu jangan bahagia. Faham tak? Oh, memang jahat lah. Tu. Woi, kita nak kena check diri kita balik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni dalam, macam semalam saya dah sebut 3 jangan kan. 3 jangan semalam bila kita tadabbur. Apa jangan tu? Jangan keluarkan hukum, jangan menghukum, jangan sombong. Ingat lagi. Jadi bila kita tadabbur, tengok cerita tentang dengki ni, kita mula nampak orang. Oh, ini sebab tak boleh tengok orang bahagia lah tu. Jangan kita tunding jari kat orang. Ini untuk kita. Perkataan kita tu siapa? Saya. Oh, saya ni, adakah saya ada perilaku sebagai seorang yang ada ciri-ciri dengki? Apa ciri-ciri dengki tadi? Pantang tengok orang senang je, kita jadi tak seronok. Tu kita usaha nak dia tak rasa nikmat tu. Kita mengalalkan kehadiran Syekh Isai Abdillah, Muhammad Rabi Abdul Razak, Haji Hafizullah dan juga Tuan Hafiz Anuddin. Thank you for watching. Hit love banyak-banyak dan share supaya ramai boleh dapat manfaat pada malam ini seperti mana anda dapat manfaatnya juga, insya-Allah. Okey, jadi dapat hasad tu. Hasad tu tadi dengki ya. Dia berlainan dengan cemburu, tuan-tuan. Dia berlainan dengan cemburu. Ghabata. Jadi dengki dan cemburu ni dia tak sama. Dengki, kita tengok orang tu dapat nikmat, seronok dapat nikmat, kita jadi tak seronok, jadi kita usaha supaya dia pun tak rasa seronok. Kita nak buang rasa ketidakseronokan itu. Rasa seronok tu kita nak buang supaya dia dapat seksa juga. Okey. Tapi orang yang cemburu pula, dia boleh jadi positif negatif. Boleh. Cemburu ni dia rasa, dia ada rasa tak senang. Bukan cemburu ni dia rasa tak senang tengok apa kebahagiaan orang yang supaya dia dapat sama. Macam tu juga boleh dapat. So, dia ada bahagian side positif dan side yang negatifnya. Waalaikumsalam Kak Ani. Thank you for watching. Hit love banyak-banyak dan share supaya ramai boleh dapat manfaat. Okay. Cemburu tu tadi dia tengok, dia ni seronok dia ni, aku pun nak seronok sama, aku pun nak kena buat lah juga. Okay. So, dari satu sudut, self motivation dia bagus lah. Supaya orang tu lebih berusaha nak tambah baik diri dia. Itu satu. Tinggal lagi, antara buruknya, tuan-tuan dan puan-puan, dia dua buruk yang boleh terjadi. Satu buruknya, dia akan jadi stres, unnecessary stress kepada diri dia. Dia meletakkan kebahagiaan hanya pada pandangan makhluk. Orang tu dapat macam tu, dia pun nak dapat juga. Contoh, ini selalu contoh. Orang tu dia pakai kereta besar, aku pun nak kena pakai kereta besar. Padahal mengikut kemampuan dia tak mampu. Lah tu jenuh berhutang. Ini contoh sahaja. Okey. Tapi kalau dia, aku pun nak pakai tu supaya keluarga aku boleh dapat nikmat selesa, boleh balik kampung dengan senang. So tak apa, aku tambah kerja aku supaya boleh dapat pendapatan. Itu cerita lain. Ini cerita terlalu letak pada level makhluk ni menyebabkan kita unnecessary stress tu datang, menyebabkan kita jadi hara. Satu. Dua, cemburu yang tak dikawal ni macam ni tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh menghala ke arah apa? Ke arah dengki tu tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh? Jadi hasad maksudnya dengki. Hasid, alif sin dal, maksudnya apa? Orang yang berdengki. Thank you for watching. Nur Amin Jebat. Ajib Rahim, thank you for watching. Mr. Atik Hariri, thank you for watching. Okay, hit love banyak-banyak. Okay, share supaya ramai rakan-rakan anda juga boleh dapat manfaat. Waalaikumsalam Ajib. Thank you for watching Ajib. Okay, senang awak berada sekali dalam kita punya episod yang ke-11 ini.
Baik. So, dapat cerita kita hari ni 3 perkataan. CJ ulang. 1, nafasa. 2, aqada. Dan 3, hasada. Boleh dapat setakat tu? Baik. Jadi, untuk episod 11 ini, kita tutup kita punya suratul falaq. CJ dah perkataan-perkataan yang menjadi core lah. Okay. Betul Dr. Mustafa Kamal Shah, berdasarkan rujukan kepada kamus, jadi dengki ni kita tak nampak apa yang positif. Sebab orang tu bila dia dengki, hasad, dia tengok orang tu bahagia, ni umumnya ya. Dia tengok orang tu bahagia, lepas tu dia nak pastikan orang tu tak rasa dah bahagia tu. Dia harap orang tu hilang bahagia, nikmat yang dia rasa tu. Jadi tidak ada. Bila sebut dengki, negatif lah. Okay. Tapi ayat ini tujuan dia tak lain tak bukan adalah untuk kita nak refer diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sisi keluarga yang sedang menonton ni, kita ucap mengalu-alukan Puan Hadiza Sulaiman yang watching, hit love banyak-banyak, thank you for watching, share supaya ramai boleh dapat manfaat seperti mana anda dapat manfaat sisi keluarga. Baik, secara keseluruhannya suratul Falaq ni apa tazakur di pihak kita. Kita dah tadabbur, kita dah faham pesan yang Allah Ta'ala bagi ni kepada kita. Kita baca terjemah kan. Lepas tu apa peringatan dan juga tindakan, action plan yang kita nak kena buat sekarang ni. Terima kasih Puan watching. Okay. Jadi peringatan yang kita nak ingat, saya nak kena ingat bahawa saya kena sentiasa minta berlindung kepada Allah Ta'ala pada setiap masa, daripada subuh sampailah ke malam gelap gelita, daripada apa? Daripada kejahatan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ni, daripada kejahatan-kejahatan yang datang yang saya tak nampak, saya tak tahu, saya tak ada ilmu tentangnya, okey, daripada kejahatan sihir, dan juga daripada kejahatan orang yang dengki kepada saya. Saya nak kena minta lindung daripada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Okey. Ini. Nak kena minta. Maksudnya dari sudut perlindungan, dari sudut pas dia macam mana. Macam mana kita nak buat action plan. Peringatan tu satu part dan tindakan dia macam mana. Okey, kita boleh bentangkan action plan secara pas. Kita mula dengan S dulu. S, kita mengamalkan apa yang Allah Ta'ala suruh amal, apa yang Nabi suruh amal. Baca ayat kursi, lepas tu kita beramal dengan 3 qul sebelum tidur, betul okey. Lepas tu dari sudut E-nya, kita buat baik dengan ramai orang, selalu kita bagi pada orang. Sudut I-nya apa? Kita ambil ilmu apa yang patut kita buat supaya kita boleh dijauhi daripada berlakunya perkara-perkara ini. Boleh datang kepada kita. Kita nak bina shield tu. Okey, contoh kita kena pandai nak build repo, kita kena pandai menguruskan konflik. Boleh. Okey. Physical ialah perbuatan yang kita nak buat tu lah. Okey, contoh serangan COVID-19. Ini saya faham konteks ini, maksudnya satu yang kita tak nampak, kan? Makhluk Allah Ta'ala, makhluk Allah Ta'ala yang kita tak nampak. Jadi yang datang menyerang, kita sebut bahawa dia membawa keburukan, kemudaratan kepada kita. Maka kita doa pada Allah Ta'ala, kita bagi kita jangan keluar rumah. Okey, kita kongsikan ilmu-ilmu kepada ramai orang. Kita basuh tangan adalah P-nya. Okey, ataupun kita bersenam supaya kita punya imunisasi dalam badan tu meningkat. Boleh. Kita mengalu-alukan kedatangan Tuan Firdaus, Brozol, Azul Azami, Puan Sumaya, Syafiq Syakri. Thank you for watching. To you all, hit lots of love so everybody can share the warmth of love here. Okay, and please share this FB live so that everybody from your friends can gain the same benefit that what we gain, insyaAllah. Boleh tuan-tuan puan-puan? Itu setakat ini perkongsian saya, perkongsian untuk suratul Falaq
InsyaAllah kita akan beristirahat. Kita bersurai dulu. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari Isnin. InsyaAllah hari Isnin kita jumpa lagi. Masa tu kita akan kongsi kata akar daripada surah An-Nas, surah yang terakhir, iaitu surah yang ke-114. So far setakat ni tuan-puan yang dah mengikuti daripada awal episod ni macam mana? Bagi respon sikit supaya saya boleh tahu yang tuan-puan dah dapat sesuatu. Okey, bagi respon apa-apa supaya saya boleh dapat tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, silakan. Dalam masa yang sama, tuan-tuan puan-puan, antara peringatan yang kita nak ingat, tuan-tuan dan puan-puan, sihir itu ada. Quran menyebut tentang tu. Sihir itu ada. Jadi jangan memandang enteng lah. Dia bukan sebut memandang enteng. Jangan anggap benda tu karut. Benda tu ada. Cerita tentang sihir tu ada. Jadi ilmu untuk nak menangkis sihir tu kita kena ambil tahu. Okey. Tak adalah kita nak perlu sampai tahap nak kena pergi belajar sihir tu, kan? Tinggal lagi kita buat apa yang patut kita buat. Okey, dengan peninding diri daripada bacaan Al-Quran, dari sudut sedekahnya, okey, dari sudut macam mana cara kita nak berinteraksi dengan orang. Okey. Ini benda-benda yang kita nak kena prepare dan kita nak kena buat. Jadi peninding sihir itu of course kita ambil mana yang perkara yang memang Allah Ta'ala redha lah. Mana yang karut, kurafat tu tak payah nak buat lah. Kan, yang bukan-bukan tu tak payah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Mustafa Kamasya. Terima kasih Hajah Juara. Okey, insya-Allah kita sampai pukul berapa dah? Okey, 21.47, pukul 9.47 dah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua sahabat yang mengikuti episod yang ke-11 ini. Baik. Okey, saya doakan tuan dan puan boleh untuk nak beramal dengan apa yang tuan-puan dah dapat pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari Isnin bersamaan 456 hari bulan April 2020 untuk perkongsian kata akar ataupun root word, okay, daripada surah An-Nas pula. Banyak yang saya pelajari hasil perkongsian daripada siji. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Mustafa Kamasya. Alhamdulillah Allah Ta'ala yang bagi ilmu kepada doktor. Okay, hanya asbabnya saya untuk dapat malam ni. So, kongsikan dengan ahli tuan-puan. Jika tidak menonton dengan keluarga, maka kongsikan dengan ahli keluarga. Sayang sangat. Nota yang tuan-puan dah catatkan itu, kongsikan dengan bahasa yang mereka mudah faham. Kalau rasa macam tak berapa nak pandailah nak terang, then play saja video ni sebab saya tak delete pun lagi. Okay? InsyaAllah buat masa ni saya tengah cari cara macam mana saya nak ambil video ni dan letak dalam YouTube supaya capaian dia lagi besar. Buat masa ni sebelum saya dapat benda tu, okay, nanti saya tengoklah dulu kat sini. Baik. So, terima kasih sekali. Okay, kita nak tutup dulu kita punya Sembang Santai Pais episod 11 untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung Sembang Santai Pais episod 12. Okay, tolong share dengan kawan-kawan, recommend dengan kawan-kawan. Orang boleh mengikuti pengajian-pengajian yang bermanfaat dan meninggalkan pengajian rancangan-rancangan yang tak bermanfaat. Yang paling ketara sekarang dikatakan lucah itu semakin menaik. Na'udzubillahi min dzalik. So mari kita ajak mereka ke arah ini. Kan? Sebab ingat, amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf tu kita buat benda yang baik, nahi mungkar cegah benda yang tak baik. Jadi dia kena datang secara wasata, secara seiring, secara seimbang. Cegah, jangan bagi tengok, ajak tengok apa yang bagus. Boleh? Larang dan cadang. Ingat tu, larang dan cadang. Okey? Baik, kita nak tutup dengan doa, tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal
Bismillahilladzi la yadurru ma'as Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.